Selamat tengah malam kepada anda para pendengar Ria 897 FM. Terima kasih kepada anda yang sentiasa mendengar Misteri Jam 12. Rancangan ini hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Kisah yang pertama pada tengah malam ini, satu kejadian yang berlaku di dalam rumah. Ini berkenaan dengan kebencian. Ya, seperti saya katakan, kisah ini berpunca dari kebencian. Ada selisih faham yang berlaku. Dari selisih faham, mungkin kedua-dua pihak mempunyai ego. Maka tercetuslah satu selisih faham yang berpanjangan. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Selisih antara satu sama lain tak nak mengaku kalah, tak nak berganjak, meminta maaf, melupakan perkara ini. Masing-masing nak tunjukkan kehebatan masing-masing. Casey sehingga kan sanggup sebelah pihak menggunakan khidmat sihir. Beberapa kali Casey, saya pernah ternampak dekat tingkap rumah saya, tingkap koridor rumah, ada serbuk kuning yang bertaburan. Pada mulanya saya ingatkan mungkin serbuk ni datang dari luar, ditiup angin. Tapi kalau ditiup angin, kenapa serbuk ni bertaburan dengan garisan lurus? Seperti ada orang sengaja taburkan mengikut garisan selari dengan tingkap. Saya tingkap rumah yang ada di ruang tamu. Saya mengambil air, saya jirus. Sambil itu saya membaca surah. Yalah, kita pun tak tahu sebenarnya apa yang ditaburkan. Beberapa hari kemudian, serbuk yang sama nampak dekat tingkap rumah. Pendengar Ria 897. Saya mula membeli satu CCTV kamera yang saya letak dekat depan rumah. Sebab rumah saya adalah rumah kedua paling hujung. Sebelah rumah saya, rumah jiran. Saya menetap dekat kawasan Yishun. Jadi sebelum saya pasang TV, saya berjumpa dengan jiran sebelah. Orang Melayu kita juga. Kita dah jiran lama, dah macam adik-beradik. Saya minta izin, saya cakap, Kak Pia, saya nak pasang kamera ni. Sebab saya rasa ada orang tabur barang dekat rumah saya. Kak Pia, okey Saya beritahulah. Jadi Kak Pia pun tahu dekat depan rumah saya ni ada kamera. Saya nak tangkap siapa yang buat kerja ni. Pasanglah. Aku tak kisah. Nanti aku bilang anak-anak aku. Saya pasang Casey. Dalam minggu yang sama, saya tengok rakaman kamera yang saya letak di luar rumah. Tidak syak lagi Casey. Musuh ketat saya. Kali ini dia datang. Saya nampak dekat pasu bunga depan rumah saya ada 4 pasu bunga besar. 2 pokok limau, 1 cili padi, 1 pokok daun kari. Yang isteri saya tanam. Pokok limau Casey, sebab pasunya lebih besar dari yang lain, dia tarik pokok limau saya tu, bahagian bawah dengan tanah tu terlekat. Dalam tu ditanam sesuatu yang saya tak nampak dari kamera, tapi saya tahu dia tanam sesuatu. Saya pun keluar. Saya panggil isteri saya. Sayang, sini cepat. Isteri pun keluar setelah tengok CCTV tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pun cuba. Saya cucuk. Akhirnya dapat tarik. Casey, dalam tu ada kain hitam. Bila saya nampak kain hitam, isteri nampak, terus meremang bulu roma. Kami tak berani nak sentuh. Saya dah nampak, dah tahu dekat situ. Saya tutup balik. Besok saya tunggu seorang teman yang mahir dalam hal ini datang untuk beritahu apa yang boleh dibuat. Saya tak nak
Saya tak nak pegang sembarangan, saya tak nak angkat, tak nak buang sembarangan. Takut nanti ada masalah-masalah lain pula timbul. Malam tu, Casey, malam tu saya dengan isteri tengah tidur. Pendengar Ria 897 FM, anda bayangkan. Saya dengan isteri saya dengar orang ketuk pintu, kemudian dengar suara yang menyeramkan, suara melirit, Casey. Tiba-tiba telefon rumah berbunyi. Bayangkan, pendengar Ria 897 FM. Beliau dengan isteri sedang nyenyak tidur. Dengan isteri, tiba-tiba kedengaran telefon rumah berbunyi. Bang, siapa yang call tu, bang? Entahlah. Hello? Hello, Lina. Siapa ni? Ni Kak Pia ni. Kak Pia. Ada apa, Kak Pia? Lina, kakak bukan nak takut-takutkan kau, Lina. Tadi kakak dengar ada orang ketuk pintu rumah kakak. Kakak tengok jam, pukul berapa ni ada orang datang? Kakak tengok dari lubang pintu. Lina, dekat depan rumah kau, Lina. Kakak nampak ada perempuan rambut panjang, Lina. Kak, terima kasih, Kak. Kau baik-baik, Lina. Hati-hati je lah, Jangan buka pintu tau. Kau dah panggil belum kawan suami kau tu? Dah, Kak. Besok dia datang, Kak. Yelah. Bang, siapa telefon tadi? Kak Pia, bang. Apa Kak Pia nak? Tadi kan kita dengar orang ketuk pintu. Kak Pia pun dengar, bang. Kak Pia ingatkan orang ketuk pintu rumah dia. Dia bangun. Dia teropong dari lubang, katanya depan rumah kita dia nampak. Nampak apa? Bang, saya takutlah, bang. Nampak apa? Ada perempuan, bang, rambut panjang diri depan rumah kita. Pendengar Ria 897. Kita dapat tidur. Besok bangun, kawan datang. Kawan pun tengok pasu tu, bungkusan hitam. Kawan angkat bungkusan tu. Dekat luar tu, di atas lantai dia buka. Dalam tu, Casey, ada beberapa benda. Antaranya dalam tu ada gambar saya yang diambil dari Facebook. Casey, gambar saya, Casey, saya post dekat Facebook. Dia print gambar tu, dah dilipat-lipat. Dekat belakang ada tulisan macam ayat. Macam ayat, tapi bukan. Gambar saya. Dan ada benda-benda lain yang tak perlu saya sebutkan. Ya Allah, Casey. Terus saya masuk Facebook. Saya private dan ada gambar-gambar yang saya terus padam. Mudah betul orang nak sihirkan orang lain, Dengan gambar dekat Facebook, dia boleh ambil jadikan bahan. Kau jangan banyak sangat upload gambar. Nak kalau kita ni banyak sangat musuh. Nak kalau dia tahu mana kita tinggal lagi berbahaya. Ni dia tahu kau tinggal mana. Siap hantar depan rumah lagi. Casey, saya dengan isteri terus deactivate Facebook, private Instagram. Nasib baik di Instagram tak ramai kawan yang follow. Dan keadaan tu kembali okey selepas dekat luar. Mungkin empunya diri nampak ada kamera. Saya pasang 2 kamera. Satu tersembunyi, satu sengaja saya letak supaya siapa lalu depan rumah akan nampak. Dah berapa malam ni asyik nangis sajalah. Kenapa ni? Pampers tak basah. Pendengar Ria 897 FM. Kisah berikut ini yang ingin saya sampaikan, pengalaman yang diceritakan ini datang daripada pendengar kita bernama Siti Aminah. Beliau adalah pendengar setia, peminat MJ12 dari Kedah. Perkara yang saya nak ceritakan kepada Casey berlaku pada tahun 2008. Waktu tu saya baru dapat anak.
Hampir setiap malam, katanya Siti Aminah, anak saya menangis. Menangis, Casey. Saya yang bangunlah. Sebab saya ni suri rumah sepenuh masa. Suami kerja pagi. Saya bangun, dukung. Susu badan dah kasih, tak nak. Tengok lampin pakai buang, tak basah. Tempat tidur, tak adalah semut. Kenapa nangis ni? Dukung, cuba dukung. Dan saya dapati, bila saya dukung, kemudian saya membaca selawat, dia akan berhenti menangis. Nanti letak, saya cuba tidur, dalam masa setengah jam dia akan nangis lagi, Casey. Saya benar-benar tertekan. Sampaikan saya tak ada pilihan, saya kejut suami. Bila anak menangis, menangis dan terus menangis. Ai, baru aku letak. Bang? Abang? Ada apa yang? Bang tengoklah bang, anak kita tu bang. Dari tadi nangis bang. Dah 4-5 kali saya bangun bang. Macam-macam dah buat. Susu tengok, pampers tak ada apa-apa. Hai, saya dukung. Okey, takkanlah saya nak pergi dukung bang. Saya pun nak tidur tu bang. Pendengar Ria 897. Yalah, saya tengok kan. Suami saya bangun. Bangun, dukung. Kemudian tengah suami dukung, saya kata, Bang baca-baca sikit bang. Sebab bila saya selawat, dia diam bang. Tidur, nyenyak. Yelah. Suami pun baca. Suami mula membaca ayat kursi. Habis baca, suami sambung surah-surah yang lain. Kemudian saya nampak suami ambil handphone, putarkan bacaan surah-surah suci dari handphone suami, letak dekat tepi katil bayi. Loudspeaker, anak tengah tidur, letak dekat katil bayi. Saya tidur, suami tidur. Casey, kita tidur sampai ke pagi. Sampaikan hampir-hampir kita terlajak untuk solat subuh. Kemudian pagi itu, sebelum suami keluar pergi kerja, saya tak bercakap dengan suami. Abang perasan tak anak kita ni menangis, tapi bila saya selawat, abang baca surah. Semalam abang putarkan surah daripada handphone tu bang. Tidur nyenyak bang, tak bangun pun. Itulah, tak apalah. Malam ni kita buat yang sama ya. Yalah, buat Casey. Putarkan surah suci dari handphone, tidur, tak bangun. Hari berikutnya. Kemudian selepas seminggu lebih, suami kata, malam ni kita jangan putar lagi, kita tengok macam mana. Abang matikan, tidur. Casey, pukul 1 pagi, anak saya sekali lagi menangis, Casey. Bang. Abang tengok kan? Abang ada benda tak kena tau bang. Tak kena dengan rumah kita ni bang. Pendengar Ria 897 FM, memang ada benda tak kena. Bila putar je surah, tidur nyenyak, Casey. Kita teruskanlah memutar surah tu setiap malam. Buka handphone, main surah-surah bacaan. Sampaikan pada satu malam, saya mimpi, kata Siti Aminah. Bila saya solat malam, saya berdoa dan minta. Saya kata, berikanlah aku petunjuk. Sebenarnya apa yang berlaku pada anak aku ni? Beberapa hari saya mimpi dalam rumah saya dengan suami tengah tidur. Casey, dekat tepi katil bayi anak saya nampak dalam mimpi ada 3 perempuan rambut panjang tunduk, tengah tengok anak saya yang tengah tidur. Casey, 3 orang perempuan tengah tunduk rambut panjang tengok anak tengah tidur dalam bilik tidur kami. Walaupun itu mimpi, memang menyeramkan. Keesokan harinya, saya beritahu suami tentang mimpi saya. Baru kami kemungkinan tahu itu mungkin puncanya. Kami dapatkan bantuan pakar perubatan yang datang ke rumah. Katanya dalam bilik memang ada sesuatu, dia tak tahu apa, tapi katanya dalam bilik tidur kami memang ada sesuatu. Saya dengan suami tanya, macam mana boleh datang bilik kami? Biasalah, macam semut dengan gula. Semut tu makhluk tu, gula tu bayi awak. 12.51
tengah malam. Selamat tengah malam kepada anda semua, para peminat rancangan Misteri Jam 12 bersama dengan saya, Casey. Dan peringatan pada semua, kisah yang dikongsi sama hanyalah sekadar hiburan. Dan tapi kalau ia boleh dijadikan sebagai satu sempadan, mengapa tidak? Ya, supaya kita lebih berhati-hatilah daripada kita terkena dengan apa yang diketengahkan awal tadi. Terima kasih pada anda. Jangan lupa untuk tinggalkan komen anda, sedang mendengar dari mana, cerita yang mana anda suka di bawah video yang saya upload awal tadi. Video itu merupakan cover sampai jadi versi puasa. Terima kasih pada anda yang dah share video tu, sebab dalam video tu ada video yang saya buat cover ni ada message mengingatkan antara satu sama lain tentang puasa dah nak dekat ni. Sekarang dah pun masuk 17 Syakban 1439 Hijriah, ya, dah 17 Syakban. Jadi terima kasih pada anda yang kongsi video tu, ya. Semoga kita kongsi ni orang lain mendengar, tiba-tiba alamak, terasa mungkin dia terus balas bayar hutang puasa. Terima kasih banyak-banyak pada yang share. Antaranya kita ada teman kita Firdaus, Zaisaka, Juliana, nama seram Zai Saka Laut, Juliana Matjuri, Abdul Rahman, Remy JB, Tokyo Gaul. Kita ada siapa lagi? Nick Sulaiman, Yati, Nur, Jima Ai, ya, Sutik Ami dan yang lain-lain. Terima kasih banyak-banyak. Tinggalkan komen di bawah video tu, ya. Mungkin sedang mendengar dengan siapa, di mana anda berada. Seperti ini daripada Nur Sally, katanya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi pengalaman. Saya Nur Sally dari Damansara, berkongsi kisah dalam Misteri Jam 12. Sally berkongsi beliau suka mendengar rancangan MJ12, ya, ada kalanya dengan teman-teman dekat kort bola keranjang di rumah. Di rumah kami lah, dekat Damansara. Jadi rumah kami ni di Damansara ada kort bola keranjang. Nanti saya akan bawa turun lah. Saya punya Bluetooth speaker dengan handphone. Sambil tu terus dengar MJ12 melalui aplikasi Mi Radio. Jadi tengah duduk-duduk, kita bawa lah keropok, berkumpul beramai. Paling sikit 4 orang, paling ramai kadang-kadang sampai 7 orang. Ada yang turun dengan bantal, Casey. Wah, seronok dengar kisah Misteri Jam 12. Saya nak kongsi kisah, mohon maaf kalau tak seram. Ini kisah yang ringkas saja yang saya pernah alami ketika mendengar Misteri Jam 12. Jadi Sally memberitahu pengalaman beliau dengan teman-teman. Waktu itu ada 4 orang saja yang mendengar rancangan KC, termasuk saya lah. Kita tengah duduk dekat kort bola keranjang, dah bawa lah makanan. Kemudian Misteri Jam 12 pun bermula. Tengah syok dengar, waktu tu KC ada cerita tentang satu kejadian di Pulau Ubin. Kalau tak silap, ada sekumpulan kawan pergi memancing dekat Pulau Ubin. Saya dengan kawan-kawan ni pun sibuk lah ambil handphone. Kita maklumlah tak pernah pergi Singapura. Kita pun type dekat Google Pulau Ubin dan ternampak rupa-rupanya Singapura pun ada pulau-pulau seperti Pulau Ubin ni yang masih belum lagi dibangunkan lah. Jadi tengoklah, kita pun type Spooky Pulau Ubin. Dan ada juga kisah-kisah menarik tentang Pulau Ubin. Bila Casey ceritakan, ya, beberapa orang kawan pergi memancing dekat kawasan Pulau Ubin di tepi sungai. Mereka mendirikan kemah, tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis dalam hutan. Itulah yang berlaku pada saya dengan teman-teman malam tu. Casey ada putarkan sound effect, ya, perempuan menangis, Casey. Masalahnya, bila Casey matikan, ya, suara perempuan menangis, sound effect suara perempuan menangis ni, saya dengan kawan-kawan yang lain masih dengar lagi. Masih kedengaran suara perempuan menangis. Tetapi kita tak tahu. Kita ingatkan suara tu masih datang daripada sound effect yang Casey putarkan. Kita hanya tahu itu bukan sound effect apabila Casey selepas cerita tu, Casey mainkan lagu. Ya, bila Casey putarkan lagu, kita tengah duduk, tengah tengok Instagram, ya, tengah update Instagram, tengok Twitter. Tiba-tiba bila Casey main lagu, saya terdengar, kawan saya terdengar, Casey lupa matikan sound effect ke? Dengar betul-betul, rupa-rupanya bunyi tangisan tu bukan datang daripada speaker. Ia datang daripada tingkat ataupun blok sebelah bersebelahan dengan kort bola keranjang.
Mula-mula tak nak kita indahkan, kita guna-guna buat-buat tak dengar, tetapi makin lama makin menyeramkan. Makin menyeramkan. Jadi bayangkan pendengar Ria 897 FM. Pada waktu tu dah takut sangat. Saya kata dengan teman-teman, jom lah pergi rumah siapa nak tengok, nak dengar ni. Yang lain cuma kata tak apalah, kita balik sudahlah. Kau berani ke balik seorang? Akhirnya memang satu-satu tak berani sebab tinggal berasingan kan. Jadi semua berkumpul dekat rumah saya, kata Sally. Tidur dekat rumah saya, sebelum tu dengar MJ12 dan rasa agak lebih selamat daripada mendengar dekat kod bola keranjang. Tapi Casey, saya dengan teman-teman memang dengar dengan jelas ada suara perempuan menangis, tapi bukan dari radio, dari sekitar kawasan yang kami duduk ketika mendengar Misteri Jam 12. Baik, saya akan jawab panggilan. Kalau ingin berkongsi pengalaman, dipersilakan 669-11897. 669-11897. Berkongsi kisah pengalaman misteri. Silakan 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Hello. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Bro Ai dari Johor Bahru, KC. Apa khabar orang Johor Bahru Bro Ai Baik, Alhamdulillah sihat. Dan ada kisah yang ingin dikongsi sama. Tadi anda dengar dua kisah yang pertama awal tadi Ya, ada. Dan pengalaman anda tentang apa, silakan. Okey, ini terjadi waktu dalam 3-4 tahun lepas, KC. Okey, waktu tu saya dengan kawan saya 3 orang. Zul dengan Syarul. Zul, Syarul, kita nak pergi ke Kelantan tau, KC. Kita drive lah, kawan saya drive kereta. Jauh tu Syarul ni dia drive. Jauh, kita daripada JB nak pergi Kelantan, nak jalan-jalan lah. Berapa jam memandu? 10 jam ada? Lebih kurang, KC. Dalam masa dulu tu 3-4 tahun dalam 11 jam macam tu. Tapi kita stop lah kan. Sebab kita 3 orang. Okey, saya duduk di belakang, kawan saya ni drive, sebelah si Syarul ni drive, sebelah Syarul ni Zul, dia duduk di sebelah lah. Okey, kita bertolak waktu tu dalam lepas maghrib, je sih. Lepas maghrib daripada Johor Bahru, okey, kita gerak jalan pelan-pelan. Okey, so bila nak sampai dalam pukul 2 tu, 2 pagi tu kita nak sampai, nak masuk ke Pahang. Hutan Pahang ni agak macam lama tau, KC. Dia dulu kan jalan macam gelap malam kan. Okey, so adalah bas lori 1-2 biji kadang-kadang. Kita selisih kan. Okey, lepas tu masa kita ada kawan saya ni, dia ada overtake satu lori dengan bas tau, potong. Okey, kita jalan dah potong. Lepas tu kita tengok ada satu kereta kala hitam belakang pun potong tau. Ikut. Okey, ikut. Alih-alih ada di belakang kita lah. Maybe dia nak jalan jauh ke berkawan lah. Okey, kawan saya pun bawa dia ikut tau. Lepas tu ikut. Lepas tu dia main beam tau, high beam. Dia cakap, kenapa Okey, tak apalah. Lepas tu ada jalan two way tau, KC. Kita akan masuk jalan satu menghala ke sebelah lane tu, jalan patah balik tau, bukan jalan all the way macam highway gitu kan. Okey, lepas tu depan tu ada satu lori, kita pun potong tau. Lepas tu ada bas nak datang dari arah bertentangan. So kita cakap, kalau kita potong ni, kereta ni takkan sempat potong. Tapi bila kita potong, dia pun keluar overtake potong. Lepas tu bila kita jalan, kita dah tak nampak dia lagi. Tiba-tiba bila dalam 2 minit, alih-alih dia ada kat belakang lagi lah, kereta tu. Alamak. Kita pun macam, tak apalah. Okey, bila dah nak masuk kawasan minyak ni, ada satu kawasan minyak dekat Petronas lah, di Terengganu tu kan. Lampu kat situ agak terang tau. Malam lah, dalam pukul 2-3 pagi. Lepas tu lampu merah, kita pun berhenti. Lepas tu kawan saya tengok cermin, kereta yang hitam tadi tu sampai sebelah lagi sini. Bila sampai sebelah, kita semua toleh lah nak tahu siapa kan. Sebab dia macam dia buka tingkap sebelah kiri tu. Kasi tahu apa tak yang kita nampak? Kita orang nampak yang drive dia ni, kepala tak ada lah, Kasi. Dia
punya kepala tak ada, badan aja lah, dia turunkan tingkap tu, kawan saya terus menggigil lah, tak boleh drive lah Casey. Ya, kita macam terpanjat. Lepas tu dia terus jalan, dia terus dekat traffic light tu dia terus belok ke arah kanan. Kita dah tak boleh jalan lah Casey. Kawan saya drive dah macam dia rasa macam terperanjat kan, overshot kan. So kita sabarkan, pindahkan dia letak belakang kawan saya yang sebelah drive. Macam dia buka tingkap sikit, kita nampak tak ada kepala Casey, tapi tangan badan kita nampak ada pegang. Sebab dekat di traffic light tu lampu agak banyak tau, jadi macam terang tau, boleh nampak. Tapi itulah pengalaman lah Casey. Memang nak cakap tak percaya tapi kita tiga-tiga tengok macam gangguan atas jalan raya tak tahu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat tengah. Ya, kembali malam. Baik, saudara, terkisah daripada teman kita berkongsi pengalaman dalam misteri jam 12. Berikut ini kisah akan saya kongsi sebentar nanti, bukan sekarang. Kita akan berehat seketika, akan saya kembali sekejap lagi. Ini datangnya kiriman daripada okey, nasib baik baca katanya, Casey jangan sebut nama email saya, gunakan nama samaran Bob, bukan nama sebenar, nama samaran. Jadi kisah Bob akan saya ketengahkan sebentar nanti dalam Misteri Jam 12. Okey, selamat tengah malam ataupun selamat pagi 1:27 minit pagi kepada para pendengar Ria 897 yang ada di Facebook Ria. Saya ucapkan terima kasih pada semua rakan-rakan yang sedang mendengar MJ12. Kak Nurkia Jones katanya di sini Assalamualaikum DJ Casey. Waalaikumsalam dari Shopshare, hadir sambil mendengar sambil memandu. Tak masak hari ni dan shopping di supermarket pakai AirPod dekat telinga macam orang pekak. Ya, katanya. Ya, yalah, kalau dah pakai tu baik-baik kalau dah sumbat dekat telinga tu, hati-hati sebab nanti mungkin kalau ada kenderaan dekat belakang horn orang tak dengar sebabnya dah tutup telinga tu Ya, hati-hatilah. Itu keselamatan amat penting. Jeng jeng jeng. Terbaik di GKC. Terima kasih pada anda. Kita ada Sharlina yang suka mendengar MJ12. Yang ini kiriman seterusnya kita ada siapa lagi sedang mendengar MJ12. Okey, yang ini kita ada Encik Rahim. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. MJ12 memang terbaik. Saya setiap kali bertugas pada waktu malam mendengar rancangan ini. Lah, memang seronok sangat-sangat. Kalau tak ada Misteri Jam 12, saya rasa mendak. Casey nak tanya, bulan puasa ada tak Misteri Jam 12? Dalam perbincangan dengan bos, tahun lepas tak ada MJ12. Tahun ni tak tahulah. Belum tahu lagi nanti akan diberitahu dalam masa terdekat ni. Nantikanlah. Kalau tak ada, kita berehatlah daripada alam misteri untuk sebulan kita berpuasa. Jadi terima kasih pada anda. Kita juga ada rakan-rakan yang sedang mendengar, antaranya Ikwan Adli. Salam Casey dari Shah Alam, sedang mendengar dari rumah makcik berdekatan Banglo Section 2. Rumah banglo sewa $50 $50 pula, 50 RM. Assalamualaikum DJ Casey. Waalaikumsalam. Saya Nazrul dari Bling Kedah. Orang Kedah juga sedang mendengar. Tadi ada kisah di Kedah daripada siapa tadi? Siti Aminah yang berkongsi kisah. Seram Siti Aminah. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya pendengar dari Ipoh melalui aplikasi Mi Radio. Bila terdengar kisah sihir menyihir ini, teringat saya dengan kejadian yang menimpa keluarga saya, termasuk diri saya. Perkara itu sangat-sangat memberi kesan kepada saya dan keluarga. Sekarang ini kami sekeluarga lebih berhati-hati kerana yang melakukannya bukan orang lain tapi ahli keluarga sendiri. Inilah yang kita tak nak musuh dalam selimut ataupun gunting dalam lipatan tu. Ini yang berbahaya sangat-sangat ni. Daripada East Uchicha. Salam Casey, salam. Dalam kereta dengan kawan on the way balik dari Kota Tinggi ke Pengerang, tengok wayang cerita Mata Batin di MBO Kota Tinggi. MBO Kota Tinggi MJ12 the best. Casey, tengoklah cerita seram-seram Nick Nakata, terima kasih pada anda. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Selamat malam, sedang mendengar bersama kawan-kawan serumah saya. Cerita yang pertama tu menakutkan. Itulah orang cakap Casey rambut sama hitam hati lain-lain kan. Betul
dia tak puas hati sampaikan yalah bergaduh tu ya, bertekak mungkin sampai menggunakan jalan-jalan halus. Itu yang kita tak nak. Ida Masrukin dari Kempas baru dapat dengar. Ya, terima kasih pada anda. Kita juga ada Kak Mas Dusa. Lagu duet Casey dengan Cik Mang tu suara asli Cik Mang dan Casey Oh tidak, lagu tadi lagu sampai jadi versi puasa tu kedua-duanya suara saya. Saya rap, saya menyanyi, ya, bukan suara Cik Mang. Cik Mang datang lambat, jadi saya nyanyi seorang. Terima kasih kepada anda semua yang telah pun berkongsi ya video tu, ya, antaranya Faris Razali, Fadzli, Syahadzif, Saleh, Firdaus, Aman Shah. Okey. Yang ini kiriman saya terima. Ini datang daripada Pak Wan katanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Wan di sini. Pak Wan nak berkongsi satu kejadian yang menakutkan berlaku pada September tahun lepas. Sedang menunggang basikal ya pada waktu malam. Tiba-tiba basikal ni rasa berat. Berat sangat. Dan Pak Wan berhenti sekejap lah. Ingatkan ada masalah pada roda basikal. Dan bila tunggang sekali lagi tetap rasa berat basikal Pak Wan. Yang hairannya bila kita tolak okey, duduk nak mula kayu dah tak boleh. Jadi mungkin masalah pada pedal lah. Jadi Pak Wan pun turun dari basikal sebabnya tolak basikal lebih tak penat daripada tunggang basikal. Jadi Pak Wan turun daripada basikal dan tolak basikal perlahan-lahan. Setengah tolak, tiba-tiba Casey dekat kawasan yang Pak Wan tunggang basikal ni adalah kawasan taman tau. Dia macam park sebuah taman riadah dekat Tampines. Jadi tengah tolak macam mana tak boleh naik bau bunga cempaka. Harum Casey. Terus meremang bulu rumah. Pak Wan pun apa lagi mulalah membaca sambil baca tu sambil tolak basikal. Bau tu masih ikut Pak Wan berjalan daripada kawasan taman riadah tu. Pak Wan jalan keluar melalui jalan jauh lah, iaitu jalan tepi road jalan tepi jalan tu tempat berjalan kaki. Pak Wan tolak basikal dan sampai dekat lampu merah ni ya, Pak Wan nak kena belok lah. Tengah tolak belok, tiba-tiba ada taxi horn ten. Pak Wan pun toleh lah. Ingatkan apa, sekali diturunkan tingkap members lah. Tanya, Wan, ya, asal tolak basikal? Dia cakap, basikal aku rosak lah, tak tahu kenapa. Jadi members Pak Wan pun kata, okey, jom. Bawa basikal kau naik taksi aku. Dia cakap, macam mana nak muat? Jadi nasib baiklah teman ni tolonglah. Dia ada macam tali panjang. Dia pun buka belakang boot taksi tu. Dia sumbat dari tepi tu. Basikal tu terkeluar sikit lah. Dia terkeluar sikit bahagian rodanya. Kemudian diikat dengan tali semua. Dah secure. Baru kata naik taksi. Dan dia pun hantar balik. Dalam perjalanan kita berbual-bual. Macam mana rosak? Tak tahulah. Bila aku kayu macam berat. Tolak okey. Baik-baik aku tolak. Jadi sedang bercakap-cakap, berbual-bual, tiba-tiba Pak Wan tu nampak dekat tempat belakang ni, tempat duduk belakang ni, kelihatan macam ada kelibat Casey. Dengan jelas ada kelibat. Kemudian Pak Wan, teman Pak Wan ni lah yang memandu taksi buka tingkap, dia turunkan tingkap. Jadi Pak Wan tengok dia asal turunkan tingkap Dia pun Wan turunkan tingkap kau. Dia turunkan tingkap. Ya, tengah memandu jalan habis. Pun balik dah sampai rumah semua, dah letak basikal tepi. Kemudian kawan pun telefon katanya, Wan, kau tahu tak tadi asal aku suruh turunkan tingkap? Kawan tanya. Saya cakap, Pak Wan pun tanya kenapa? Tadi dalam teksi aku bila kau naik bau harum bunga cempaka. Aku terus meremang bulu roma. Mungkin agaknya. Dan Pak Wan bercakap, tadi pun sama. Time aku tengah kayu basikal nak tolak tu bunga cempaka. Sebab tu aku jalan luar. Okey, kisah selanjutnya ingin saya kongsi sama di Ria 897 FM. Yang ini pengalaman daripada pendengar kita yang diketengahkan. Ini daripada Encik Rosli katanya di sini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu kejadian ni. Ini berlaku dekat rumah saya. Hari ni banyak kisah tentang Tampines. Siapa yang sedang mendengar MJ12 menetap di Tampines? Cik Roslan, pendengar MJ12 dari Tampines. Katanya di sini, mak saya yang tinggal serumah dengan saya ni beritahulah kadang-kadang malam-malam hari dia ternampak ada orang tengah duduk dekat ruang tamu. Dan mak beritahu saya untuk dapatkan bantuan.
Kemudian saya kata nanti sebab saya tak pernah nampak. Isteri pun tak komplain, anak pun tak pernah nampak, cuma mak saya seorang yang nampak. Jadi pada mulanya saya ingatkan, alah ini pemikiran orang tua ni, sikit-sikit nampak, sikit-sikit. Saya ingatkan mak saya ni, ya, pemikiran kolot lah. Saya kata, mak, saya tak nampak, isteri tak nampak, aku nampak. Dekat ruang tamu kau pergilah dapatkan bantuan ustaz mana ke, tengok-tengokkan rumah ni. Yalah mak. Sampaikan Casey, entah apa yang terjadi ni, tak tahulah ada hikmahnya ataupun tidak. Saya ni sebenarnya dari dulu dah memang minat nak pelihara ikan. Cuma belum ada peluang dan belum ada members yang boleh tolong. Dan entah satu hari ni saya memang ada sedikit duit lebih ni. Saya pun dah beritahu isteri lah, nak beli tank ikan. Saya belilah fish tank. Saya panggil kawan saya ikut saya pergi beli. Dan kemudian kawan saya pun tolonglah set up fish tank tu. Dan letak ikan yang saya beli, saya pelihara waktu tu lah. Ni kisah ni berlaku ketika zaman ikan lohan. Ikan jendul tengah popular. Saya simpan ikan tu dekat dalam tank. Saya beli ikan tu pada harga sekian-sekian. Jadi ikan tu dekat ruang tamu dalam tank. Saya pun malam hari tengah tidur, bunyi ikan berkocak. Kuat Casey. Saya ni light sleeper, terbangun dengan bunyi kocakan air. Saya keluar, habis lantai basah dengan air. Basah. Cakap, apa ikan ni? Berkocak dengan air. Saya pun ingatkan mungkin ikan ni sakit ke, saya kasih makan lah. Dan saya letakkan sedikit lagi obat air tu. Mungkin air tu tak serasi dengan ikan. Kemudian keesokan malam sama juga, berkocak air berkocak. Dan akhirnya benda ni saya beritahu kawan saya yang dah pelihara ikan bertahun-tahun lah. Dia memang expert ikan lohan. Saya cakap dengan dia, kau tahu rumah aku, ikan aku beli tu dah berapa hari tau, berapa malam tu berkocak je air. Dia macam tak tahu lah, tak senang duk diam, kata saya kepada kawan saya lah. Kawan saya kata, ikan kau. Kemudian bila saya tanya pendapat pandangan dia, tu apsal lah dengan ikan aku tu. Dia cuma cakap, aku boleh fikirkan satu perkara je. Kau tahu tak, ikan ni boleh nampak makhluk halus. Kalau dia nampak, dia akan tak tenteram. Dia akan tak tenteram. Jadi katanya di sini, bila ikan tu tak tenteram, dia ada beberapa perkara dia akan lakukan. Antaranya dia akan berenang, dari hujung ke hujung. Dia macam tak boleh duduk diam lah. Yang kedua, kata kawan saya, kalau benda tu yang ada agak kuat, kehadiran makhluk tu dalam rumah kau agak kuat, sehinggakan energi makhluk tu terkena pada ikan kau akan berkocak, mengocak air lebih kuat daripada biasa. Jadi dia tanya saya lagi, rumah kau macam mana air? Sepa air atas lantai, habis basah. Kau lebih baik panggil ustaz datang rumah kau. Casey, bayangkan mak saya suruh, saya kata nanti. Saya pelihara ikan tu buat air berkocak. Tanya members saya kata itulah hakikatnya. Saya terus panggil ustaz. Ustaz tu datang, bersihkan rumah lah dengan bacaan surah-surah suci, tengokkan rumah, katanya okey. Jadi saya tanya kenapa ikan saya malam-malam. Jadi ustaz pun memberi pendapat pandangan, mungkin ada benda yang menyinggah dekat rumah. Kenapa benda tu singgah dekat rumah? Jadi ustaz tu mula bertanya, rupa-rupanya sebab mak saya ni kalau tidur dalam rumah, dia suka sangat buka pintu ruang tamu. Dia suka tidur, katanya dia tak reti nak tidur tutup pintu. Jadi rumah saya kadang-kadang pintu ruang tamu tu tak buka lah sebesar-besarnya. Buka sedikit dan diletakkan door wedge lah supaya tak tertutup dan tak terbuka habis. Dia letak door wedge. Pintu besi pagar tu dimangga, diketap dengan mangga. Jadi bilik mak saya akan pandang ke arah pintu. Jadi bila setiap malam tidur dengan keadaan pintu tak tertutup habis, kemungkinan ada benda yang singgah masuk ke dalam rumah. Itu yang membuat ikan saya tu berkocak airnya. Dan ada kalanya ada malam tidak berkocak, ada malam berkocak. Jadi ini lebih kepada
benda yang singgah ke dalam rumah. Bayangkan pendengar Ria 897 FM barulah tahu jawapannya. Kita ke ujung talian. Silakan 669-11897. Siapa kegerangan di ujung talian ni? Hello, selamat pagi. Hello. Hai, selamat pagi. Siapa tu? Ini Casey Siapa ni? Ini mesti jam 12 ya? Siapa ni? Ni mesti jam 12 ke apa ni? Siapa ni? Siapa bercakap ni? Saya nak berbual pasal ni, apa cerita saya ni. Silakan cerita, silakan. Saya nak tanya pasal ni, pasal apa? Okey, nama saya Nasikan boleh orang okey. Kita panggil awak Abang Man lah bukan nama sebenar, nama samaran Abang Man. Okey. Silakan. Saya nak cerita dengan awak lama kan. Pasal rumah saya ni, kita tersanak ada sekali ni. Pasal tadi awak cerita pasal apa, pasal ada satu buat isu tu. Adakah dia tu nama Harun? Pasal apa tu? Pasal dia ada satu saya dengan satu buat perempuan ni. Yang dia betul saya penyuruhan tengok saya putus sama dia. Pasal apa dong? Sebab hari tu saya jumpa pontianak pada rumah saya. Pasal apa dah pasal saya jumpa orang pandai ni, orang cakap tu akhirnya daripada ciuman dia mesti. Jadi apa tu, dalam hari satu malam tu jadi saya cakap dalam 3 round dia mesti nak ada mesti nak kena apa, dipertubuhkan. Jadi muka dia sentiasa nampak cantik. Jadi saya macam tak percaya betul tak betul. Habis tentang malam saya jumpa tu pontianak nampak imbas-imbas. Malam saya tidur saya jumpa sebelah saya. Satu hari tu saya duduk berbual dengan dia pontianak saya tinggallah dia diam. Hari 3 binatang tu datang pada tempat saya. Saya belalang satu katak kecil. Belalang sama apa tu, lalat saya dapat bunuh kan tapi katak tu saya dapat buang. Saya tak tahu apa saya punya kebaikan kan. Ada satu benda makhluk ini malam ni lelaki dia kena apa, tolong saya macam betul apa yang nak terjadi pada diri saya dapat tahu dalam 85%. Tapi bukan saya cakap satu rumah saya jumpa orang pandai, 2-3 orang pandai saya jumpa sama juga macam saya cakap. Tapi saya tak salahkan tu perempuan mungkin saya terlepas tangan dengan juga perempuan. Saya macam pertama kali saya terlepas, saya macam pertama kali saya terlepas, saya macam tu marah ke apa yang. Tapi saya minta maaf tapi buat apa yang hantar benda tak ada apa-apa. Awak dah buang diri saya pada dia, buang diri saya pada dia, apa lagi yang hantar saya dah minta maaf. Saya kasih minta buka Reddit tak kasih. Hello? Boleh kasih minta buka Reddit tak? Saya minta tolong sikit kalau rumah saya. Nanti kalau anda kasih nombor anda, kalau Pak Raden telefon saya kasih nombor anda padanya ya. Nombor saya ada sekejap. Okey, nombor anda ada. Nanti saya akan berikan nombor. Terima kasih ya. Setiap kali saya buka apa tak dengar apa dia? Malam kadang-kadang saya buka video. Ada tu macam saya suka video. Video kan yang blend free. Blend free, RIP blend free. Macam nak bunuh saya. Tapi saya serah pada Tuhan saya sampai balas balik mati kami kita minta orang. Dia tidak option dari bayang-bayang. Kalau kita masak pada situ dia balai bumbu rumah saya semua naik. Tapi saya jadi seram apa tu ada satu benda tu yang tolong saya tu. Mana dah tadi benda ni saya pun bekas lagi dada. Ada orang ingat apa dah macam betul pada kawan saya ni cakap ini. Ini mungkin dia terasa. Mungkin tadi yang tadi pasal kita lagi tapi ini pontianak. Tapi tak tahu banyak sini alamak dah diperang dah sikit macam orang pandai kan. Takkan situ. Orang tu tak pernah nampak, tak pernah jumpa cakap pernah tunjuk di gambar dia ni. Ini masalah dia pasal apa tu? Pasal gambar, pasal orang lain suppose. Bukan saya yang post gambar yang tak baik. Gambar apa biru tu kan. Sebaliknya. Tapi bukan saya pun. Orang kawan saya yang suka gambar dia. Tapi saya yang kena.
Jadi siapa yang ada kawan tu baik-baik hati kawan makan kawan kadang. Itu saja kan saya nak tanya ke sini. Hello. Terima kasih ya. Mesti saya minta tolong kan. Saya cek baru buat reden dia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kembali. Selamat malam pada anda. Silakan 669118997. Saya harap yang ingin hubungi saya jauhkan diri dari radio. Ya, dan supaya anda dapat berkongsi kisah dengan lebih jelas kedengaran. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam. Pak Majid. Apa khabar Cik Majid? Ini malam banyak orang Tampines Itulah. Tiba-tiba orang Tampines pula Ini saya nak confirmkan berapa ada dalam 5 tahun dulu kat rumah saya memang ada piara ikan ini arawana. Tengah bangun pagi nak sahur. Lepas saja tu tank yang 4 kaki bertank tu, popitnya. Ikan meloncat mati terus. Oh. Apa sebabnya, puncanya? Puncanya ada benda lah. Ni bahasa yang tadi yang dia cakapkan bahasa singgah punya kan. Singgah. Singgah. Kesian ada besar tau Kesi ikan saya. Jadi dia macam tak tenteram lah. Dia lompat-lompat sampai keluar daripada tank ikan tu dia melenting terus habis sekali berdebu habis. Jadi anda dapat Cik Majid dapat tahu esok pagi nampak ikan dah mati lah. Tadi tu jam juga time saya bangun sahur kan. Daripada bilik nak pergi dapur. Mana melintas tank tu lah. Tank saya letak dekat hall. Habis. Jadi sekarang saya cari ikan apa tau Kesi? Yang bagus sekali, ikan betuk. Kenapa ikan betuk bagus? Ikan betuk ni apa benda pun dia bantai ikan dulu. Situ memang daripada dulu Kesi. Orang zaman dulu semua banyak orang cari ikan betuk. Oh, ikan betuk ikan betuk dia tak payah tak oksigen tak apa, dia boleh hidup begitu aja. Itu yang bagus tu Kesi. Itu saja Kesi Terima kasih Cik Majid. Sama-sama Kesi. Kembali. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesi banyak ni malam. Itulah. Terima kasih Cik Majid. Sama-sama. Baik. Baik. Betul malam ni orang Tampines. Ini pun ada satu lagi ni. Casey, saya sedang mendengar dari Tampines dengan isteri saya. Kami tinggal di Tampines Street 81 Wow, Street 81 dekat daerah mana agaknya? Saya rasa dekat dengan Balai Rakyat Street 81. Sekolah ada satu sekolah dekat situ kalau tak silap lah. Ini daripada Ida Melawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak kongsi pengalaman yang berlaku. Tadi Casey cakap tentang pelihara binatang ni. Antaranya ikan yang dipelihara oleh abang tadi tu airnya berkocak. Saya pula dalam rumah ada pelihara kucing. Pelihara kucing. Saya ada 4 ekor kucing. Casey, satu hari tu, sebelum perkara ni berlaku, kucing saya, ada beberapa ekor kucing saya dah resah gelisah. Kita ni sebagai tuan, kita tahu kita punya kucing gerak-geri kucing. Malam tu kucing saya macam tak duduk diam. Ke hulu ke hilir mengiau, kemudian berpusing-pusing dekat bawah tingkap bilik. Dia mengiau. Lepas tu dia berhenti dekat betul-betul bawah tingkap tu. Dia berhenti dekat tingkap, dia duduk dekat bawah tingkap. Duduk dekat bawah tingkap. 2 lagi dekat atas katil. 1 dekat bawah tingkap, 1 dekat atas katil. 2 dekat atas katil. 1 lagi kucing saya ni dekat pintu bilik. Ya, jadi mungkin tak terfikirlah apa-apa pun pada malam tu. Bila dia dah mengiang-ngiang, dia berhenti. Serentak dia berhenti. Lat beberapa saat selepas kucing saya berhenti, Casey, saya tak bohong dan tak buat cerita. Tiba-tiba bau asap kemenyan. Pukul 11 malam, Casey. Pukul 11 malam, siapa yang bakar asap kemenyan? Kucing ni macam dah tahu Dan bila bau tu datang, 2 ekor kucing yang dekat bawah tu lompat naik katil dan kemudian dalam keadaan macam berjaga-jaga. Saya pun rasa seram. Saya tengok dekat tingkap, memang tak nampak apa-apa lah. Tapi boleh rasakan sesuatu tak kena. Saya bangun, saya terus duduk dekat ruang tamu buka TV. Walaupun tak nak tengok TV, saya buka aja untuk hilangkan rasa takut. 4 ekor kucing saya ikut keluar duduk dekat sofa dengan saya. Wow. Hello. Hello Ria. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Saya Tini. Tini. Panggilan dari mana Tini?
Tampines. Oh, orang Tampines. Oh, malam ni tiba-tiba ramai orang Tampines telefon Ada kes ke Tampines? Kes apa kan? Jadi Tini, pengalaman tentang apa ni? Silakan Tini. Dulu saya pernah duduk kat Johor Bahru. Berapa lama tu duduk sana? 16 tahun saya duduk sana. Oh, lama tu So masa baru-baru pindah dari Singapura ke JB, saya sewa rumah lah, rumah apartmen. Jadi masa minggu tu, jiran saya kat bawah tu dia komplain dengan saya. Dia cakap, kenapa anak awak main guli malam-malam? Cakap, saya ada beli guli lah untuk anak saya, tapi dia tak main. Saya cakap, anak saya tidur awal, pukul 9 dia dah tidur. Cakap tak apalah, awak cek je lah whether anak awak ni ada main tak mana. Jadi satu malam ni saya terjaga, memang bunyi goli tu dalam rumah saya dekat hall. Jadi saya bangun bilik anak saya, anak lelaki saya lah. Saya tengok dia tengah tidur. Saya pergi kat hall, saya nampak satu budak ni sebaya dengan anak saya sedang menyangkung main guli. Jadi siapa pula budak ni kan? Sebab anak saya kan, saya dah cek dalam bilik dia tengah tidur. Jadi dia tak pakai baju. Tapi saya tak tahu lah dia pakai seluar ke tidak, sebab dia menyangkung. Jadi lampu pun gelap, cuma harapkan lampu jalan raya kat tepi. Jadi saya cakap dengan dia, nak jangan main guli dekat sini. Bising lah, makcik nak tidur. Dia tak tengok muka saya, tapi dia berhenti main guli. Jadi saya dah tak ada lagi budak ni main goli dalam rumah saya. Saya cakap dengan jiran saya yang bawah lah. Saya cakap, main goli tu bukan anak saya, orang lain lah, benda lain. Dia minta maaf dengan saya lah. Itulah pengalaman yang saya tak boleh lupakan lah. Saya jumpa satu budak kecil ni, and very obedient lah. Sebab lepas saya tegur dia, dia dah tak datang rumah saya. Wah. Itu dia. Anda nampak ada orang anak siapa main goli anak awak tu terima kasih orang Tampines. Sama-sama. Malam ni ramai orang-orang Tampines yang telefon, yang message mungkin malam ni ada sesuatu yang mungkin akan berlaku di Tampines. Mungkin dekat Tampines tu akan hujan Mungkin oleh kerana baru-baru ni kan agak bahang panas. Dan saya akan kongsi mungkin satu lagi kisah sebelum saya undurkan diri. Terima kasih pada anda yang setia mendengar Misteri Jam 12 bersama dengan saya KC di Ria 897. Ini daripada Encik Okey, ini adalah kiriman email saya terima, bukan Encik, tapi dari Puan Puan Haja Romini. Katanya Puan Haja Romini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Haja Romini di sini. Saya nak berkongsi satu pengalaman dahulu. Puan Haja Romini pernah mengendalikan syarikat tukang masak untuk orang kahwin. Wah. Dan biasalah kalau dulu-dulu masak untuk orang kahwin ni lain daripada sekarang. Dulunya orang masak untuk orang kahwin tak macam sekarang. Sekarang ni lauk dia memang banyak ke si. Dessert table lain, live station lain. Dulu orang dulu kalau masak meriah, gotong royong ke si. Kemudian tu semua adalah ahli keluarga dan juga teman-teman yang akan bersama-sama masak lah untuk majlis persandingan. Jadi Puan Rumini ini datang untuk sediakanlah barang-barang perkakas dapur dan sebagai chief tukang masak. Dan dulu bukan buffet ke si. Ia dihidang. Jadi tengok dalam meja, dekat meja tu ada 4 orang. Okey, dia cakap hidangan tu 4 orang. Jadi satu kali ni Puan Rumini ini ingat lagi tengah masak waktu malam tau. Selalunya kita mula masak tu malam lah. Dan majlis tu pada pagi esoknya akan ada akad nikah. Jadi mereka ni nak dinikahkan pada hari Jumaat. Hari Jumaat waktu pagi, sekitar jam
sekitar jam sekitar jam 9 pagi nak dinikahkan. Itu pun susah, katanya di sini nak masak pada waktu malam. Dipendekkan cerita, bila tengah masak waktu malam tu kan, kaum keluarga gotong royong lah, tengah duduk dekat meja pengantin yang dah disiapkan lah untuk para tetamu. Jadi malam tu juga Kak Romini ada masak bone steak untuk keluarga makan lah, seperti yang dijanjikan. Jadi dah masak, semua tengah makan. Dan Kak Romini perasan ni, dekat bawah blok ni, meja ujung, dulu meja bukan bulat ke si, mejanya 4 segi panjang, dekat ujung blok, meja paling ujung sekali, ternampak ada perempuan ni tengah duduk sorang-sorang. Jadi dari tadi tahu Kak Romini perhatikan, tengok kenapa dia seorang. Yang lain semua duduk dengan keluarga, dengan kawan-kawan, sedang berborak-borak. Inilah waktunya kita meriahkan keadaan, kita berborak-borak, bercakap dengan kawan-kawan, dengan pengantin, dengan keluarga pengantin. Dan waktu tu kalau tak silap sekitar jam 10 lebih malam, kalau Kak Romini masih ingat lagi. Jadi nampak perempuan ni pelik, duduk seorang kat ujung, duduk seorang kat ujung. Jadi entah macam mana Kak Romini langsung tak tanya pada yang lain lah, nampak tak kat ujung tu ada perempuan tu, kenapa dia pelik duduk situ seorang-seorang dia tadi, tak tanya kat orang pun. Jadi entah macam mana, hari semakin malam, pukul 2 lebih pagi kalau tak silap, dah dekat bawah tu dah tak ada orang lah, semua dah naik atas, tinggal Kak Romini dan 2-3 orang pembantu yang lain lah, yang sedang tolong goreng-goreng lah dan sebagainya. Jadi Kak Romini tengah duduk lagi, tengah waktu tu tengah potong bawang, potong, nampak perempuan ni masih duduk dekat ujung. Apa ni duduk seorang-seorang, tak gerak dia tadi, tak makan, duduk seorang. Dan tak fikir bukan-bukan, tak apa, besok pagi Casey, masalah mula timbul. Kita masak nasi tak masak-masak, lauk semua dah siap, nasi aja masak. Air tu sampai naik kering, air dah kering, nasi masih dalam keadaan beras. Kenapa tak pernah seumur hidup macam ni? Barulah kita mungkin, sebab ini pun saudara juga, kita akui ada sesuatu yang tak kena. Ada orang telah menggunakan sesuatu supaya majlis ini tak dapat berjalan dengan lancar. Bayangkan pendengar Ria 897 FM, supaya majlis tak dapat berjalan dengan lancar, katanya Kak Romini kita. Jadi hari itu lauk semua dah ada, nasi masak tak boleh masak-masak. Terpaksa kita masak nasi dekat mana tahu? Masak nasi dekat blok makcik dia. Sebab mungkin dia pasang tu dekat blok tu aje. Kita pun angkat periuk secara illegal, sebab kita tak ambil lesen untuk masak dekat sana. Terpaksa kita set up dapur, masak boleh ke si masak. Bayangkan kena jalan agak jarak dalam 100 meter. Taruh troli tolak, nasi dah masak, gotong royong ke si. Alhamdulillah, dengan berkat orang bergotong royong ramai-ramai, majlis bermula jam 11 pagi start. Pukul 1 baru ada nasi. 2 jam tak ada nasi ke si. Yalah, masak nasi ni pun bukan sekejap. 2 jam tak ada nasi, orang datang makan lauk-lauk je lah dengan kuih muih yang disajikan. Itulah pengalaman Kak Romini. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey saudara, pukul 2 pagi Casey harus undurkan diri. Jumpa anda esok malam. Ini dapat esok hari Khamis. Esok malam dalam Misteri Jam 12 saya akan berikan anda untuk menang tiket menyaksikan filem Mata Batin, Jadi kalau yang nak tonton filem Mata Batin esok, yang ini filem seram, yang ini akan nampak kehadiran makhluk hantu dalam filem ni. Dukun bukan, dukun filem lebih kepada crime and investigation, macam tu lah. Dia ada macam unsur-unsur thriller sikit. Mata Batin seram, ada hantu merangkak. Hantu merangkak itu paling seram lah. Hantu jalan tak seram, dia merangkak tu, dia macam seolah-olah macam lipas. Kalau bergerak tak kisah, jangan dia terbang. Hantu kalau dia jalan okey, jangan dia merangkak. Sebab tu kalau tengok cerita filem Jepun, filem Thailand, hantu tu kalau merangkak, that's it.
Jadi jumpa dah esok malam. Terima kasih dan terus bersama dengan Ria. Bye-bye.